Karim memperlahankan kereta. Jalan gelap yang diapit oleh hutan itu hanya diterangi oleh lampu depan keretanya. Dia membelok ke kiri, memasuki jalan tanah merah setelah melepasi pokok angsana di tepi jalan seperti yang dia biasa lakukan setiap malam Jumaat sejak tahun lepas lagi. 30 minit kemudian, dia berhenti di sebatang balak mati yang merentasi jalan sempit tersebut. Karim keluar dari kereta dan menghidupkan sebatang rokok sebelum berjalan malas ke bonet keretanya. Setiap langkah kakinya diheret berat dengan perasaan yang berbelah bagi. Lampu suluh yang dipegangnya hanya dihalakan ke tanah. Dia tidak berani menyuluh ke kawasan belukar dan pokok-pokok tinggi di sekelilingnya. Karim tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama ketika waktu pertama kali dia mengunjungi tempat tersebut. Dia demam hampir seminggu apabila tersuluh muka hitam hantu pocong yang bersembunyi di balik-balik pokok. Tidak jauh dari keretanya, mujur Karim bukan keseorangan. Rakannya yang mengajak Karim ke tempat itu sudah biasa dengan situasi tersebut dan hanya mengekek melihat telatah Karim yang sedang ketakutan. Rokok yang sudah tinggal separuh dihenyak di bawah kasutnya. Karim membuka bonet dan mengeluarkan beg plastik sampah hitam yang agak berat. Nafasnya termengah-mengah. Dia mengintai ke dalam plastik tersebut dan mengeluh panjang. Terlalu tinggi harga yang perlu dibayar untuk kuasa dan harta, namun dia sanggup membayarnya. Karim mengumpul seluruh kudaratnya dan memikul bungkusan tersebut ke atas bahu. Kita kat mana ni bang? Aina bertanya dengan nada nyaring. Karim hampir menjerit dan terlompat. You tak payah sibuk lah. I ada urusan penting ni. Seramlah tempat ni bang. Abang cakap kita nak pergi dinner kat hotel. Aina mengekori Karim yang mula menapak perlahan melepasi balak yang menghalang jalan mereka. Kita nak pergi mana sebenarnya ni bang? Kesunyian malam hutan tebal itu dicemari oleh suara Aina. Nada nyaringnya sangat tidak disenangi oleh Karim. Tak payah ikutlah. Pergi balik. Karim mengherdik. Ish, takkan saya nak tunggu dalam kereta seorang-seorang? Tak naklah. Aina bermuncung. Dia memeluk tubuh sambil terkocoh-kocoh mengharungi jalan hutan dalam kasut tumit tingginya. Karim dan Aina baru sahaja berkenalan tidak sampai 2 minggu. Tidak susah bagi Karim untuk mengumpan wanita mata duitan seperti Aina dengan pangkat dan kekayaan yang dimilikinya. Lebih-lebih lagi gadis tersebut sangat sukakan gaya hidup bebas demi barangan berjenama mahal dan kereta mewah. Aina dengan senang menerima pelawaan Karim untuk menjadi anak ikan lelaki separuh abad itu. Lagipun, untuk orang tua yang berumur 50-an, ketampanan Karim masih belum pudar lagi. Sugar Daddy Aina berjanji untuk membawa dia makan malam di sebuah hotel 5 bintang. Tetapi dia terpaksa mengikuti orang tua itu meredah hutan tebal di tengah-tengah malam buta. Aina tak mahu memprotes kerana risau jika Karim perang dengannya dan tidak mahukannya lagi. Gadis itu tidak mahu kehilangan kemewahan yang sedang dikecapinya sekarang. Kita kat mana ni bang? Sekali lagi suara nyaring Aina bagai menikam-nikam ke gendang telinga Karim. Kalau you nak ikut, you ikut senyap-senyap. Jangan bising. Kalau tak suka, pergi balik. Karim menjawab dengan nada yang keras. Dia penat untuk melayan mulut becok Aina. Beg plastik di atas belakangnya semakin lama semakin berat. Bau hanyir yang keluar dari beg tersebut mengeruhkan lagi keadaan. Hati Aina terasa seperti ditikam-tikam. Dia terkedu dengan sikap dingin Karim. Muncungnya semakin panjang. Sepanjang perjalanan, hati Aina tidak tenteram. Dia pasti yang mereka berdua sedang diekori dan diperhatikan oleh sesuatu yang bersembunyi di balik pokok-pokok tebal. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah papan usang di tengah-tengah kawasan lapang. Rumah siapa ni bang? Karim menutup mata dan mengeluh dengan pertanyaan Aina. Nak sampai dah ni. Hatinya memujuk diri sendiri. Dia mempercepatkan langkahnya dan terus menuju ke tangga rumah usang tersebut. Sekali lagi, Aina terasa seperti dadanya ditikam.
Seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa sejuk. Mindanya bergolak. Hatinya mula mempersoalkan tindak tanduknya mengikuti orang tua itu ke dalam hutan di tengah-tengah malam begini. Aina terasa seperti baru sedar dari tidur pada waktu maghrib. Terpinga-pinga dan keliru. Hatinya gusar. Mata Aina melilau memandang hutan di sekeliling rumah usang tersebut. "Naiklah, jangan takut-takut." Suara bisikan lelaki tua menerjah ke telinga Aina. Kakinya menapak perlahan menaiki tangga, mengekori Karim yang sudah melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Seorang lelaki tua yang berlengging sedang bersila di tengah-tengah ruang tamu yang tidak berperabot. Tubuhnya berkilat bermandi peluh. Sebuah dulang perak kosong dan tungku yang berisi kemenyan berada berhampiran dengan lututnya. Mulut lelaki itu terkumat kamit. Api pelita menari-nari di tiup angin, menghasilkan bayang-bayang yang menakutkan di atas dinding. "Tok Mat, saya datang bawa korban." Suara Karim tergetar-getar. Tok Mat mengibas asap kemenyan hingga Aina dan Karim dapat melihat mukanya yang berkedut-kedut dan berkilat dengan jelas. Misai putihnya tebal di atas bibir hitam yang masih terkumat kamit. Kemudian ditersengih menampakkan barisan gigi rongak. Kedua-dua biji mata Tok Mat terjegil apabila dia menyeringai ke arah Aina. Satu sensasi sejuk muncul dalam dada dan perut gadis itu. Lututnya lembik dan dia terus terduduk. Dia terasa seperti baru dilepaskan dari pukau. Buka. Letak semua depan aku." Tok Mat memberi arahan. Aina cam suara tersebut sama dengan suara bisikan yang didengarnya sebentar tadi. Perasaan sedih dan hampa tiba-tiba menyelubungi benaknya. Dia tak dapat jelaskan apa yang sedang dirasai sekarang. Mata Aina mula berkaca. "Jangan sedih. Kau dah jadi milik aku sekarang." Tok Mat menggosok-gosok kedua tapak tangannya. Ada jari jemari sejuk menggenggam jantung Aina. Tengkuk dan perutnya terasa pedih. Semua sendi-sendinya juga kesakitan dan kebas. Karim membuka beg plastik hitam dan mengeluarkan anggota badan manusia dan menyusunnya di depan Tok Mat. Tangan dan kaki yang dikerat-kerat masih segar dan berlumuran darah. Usus dan organ dalaman seperti jantung, hati, buah pinggang dan paru-paru disusun di atas dulang. Aina meraba perutnya yang semakin pedih. Dia mula menangis. Kotak memorinya mula aktif, memainkan semula babak-babak ngeri awal malam tadi sebelum mereka berangkat. Akhir sekali, Karim mengeluarkan kepala seorang wanita yang sudah ditetak dengan tidak mahir. Isi daging bercarik-carik dan tulang tengkuk yang hampir hancur masih tergantung dari pangkal lehernya. Air muka wanita tersebut kelihatan sangat sengsara. Matanya terbelalak dan mulut terenganga luas, menahan kesakitan yang tidak terperi lagi. "Dah berpuluh kali buat pun tak cantik lagi kau tetap." Tok Mat mendengus, tidak berpuas hati dengan kualiti kerja Karim. "Maafkan saya, Tok." Tok Mat mengusap rambut kepala wanita itu yang berlumuran darah sambil tersengih. Dia meraup mata yang terbeliak itu hingga tertutup. Kemudian, dia meletakkan kepala Aina di atas dulang. Menongkatnya berdiri di atas usus yang berlengkar-lengkar. Aina menjerit dengan sekuat hati. Seluruh tubuhnya menggigil kesakitan. Kemudian dia terasa ringan seperti melayang-layang. Kesakitan yang dirasai ketika Karim menetak tengkuknya kembali lagi. Dia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Fikirannya bercelaru. Karim hanya mampu melihat tubuh Aina semakin pudar dari realiti dan sedikit demi sedikit kelibatnya hilang dari pandangan mata. Masih terngiang-ngiang suara nyaring Aina bergema dalam kepala Karim. Beberapa saat kemudian keadaan kembali senyap. Makin lama makin jelas bayangan diorang ni, Tok. Tok tak boleh buat apa-apa ke? Saya tak nak tengok hantu-hantu diorang, Tok. Kenapa? Kau takut ke? Ilmu kau ni dah makin kuat, Karim. Jangan kata hantu-hantu korban kau je yang kau boleh nampak. Lepas ni macam-macam lagi datang dekat dengan kau.
Kau kena berani. Ingat tu, bukan senang benda ni. Kau nak kaya, kau nak kuasa, beranilah tanggung akibatnya. Baik, Tok. Minggu depan saya datang lagi. Bagus. Sepanjang perjalanan Karim pulang ke keretanya, terngiang-ngiang suara Aina, Sherry, Mia dan ramai lagi korbannya terpekik terlolong di telinga. Dia hanya memejamkan mata dan menumpukan perhatian pada habuan yang sedang menunggu di kereta hingga suara-suara tersebut hilang. Namun dia masih terganggu dan tak dapat melupakan imej gerombolan lembaga-lembaga hitam yang datang menyerbu dulang korbannya setiap kali Karim turun dari rumah Tok Mat. Makhluk-makhluk itu melahap daging dan organ-organ tersebut dengan gelojoh dan penuh selera. Walaupun Karim sudah menyaksikannya berpuluh-puluh kali, dia masih belum dapat menghadam dengan sepenuhnya. Pernah sekali salah seekor dari lembaga-lembaga itu mengerling ke arah Karim. Apabila dia merenungnya dengan terlalu lama, mata merah lembaga tersebut tersembul dan bersinar. Barisan gigi runcingnya berkilat dalam cahaya pelita rumah Tok Mat. Benda yang paling mengusik jiwa Karim adalah apabila lembaga tersebut melambai-lambaikan jarinya, seperti kanak-kanak girang melambai ibunya ketika seronok bermain di taman permainan. Karim tersenyum puas dengan longgokkan wang kertas dalam bonet keretanya. Setiap gulung yang diikat dengan getah berjumlah RM10,000. Dia tersengih girang. Gambaran ngeri dalam kepalanya diganti dengan rumah banglo, parti-parti di kelab atasan dan projek-projek mega untuk syarikat pembinaannya. Karim bersiul-siul sepanjang perjalanan pulang.